إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه النظام شئنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي حقوق علينا شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعاد لكل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد موته. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, adik, kakak, abang serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah Subhanahu wa taala masih bagi peluang pada saya, pada kita semua, pertamanya hidup di muka bumi Allah, kemudian dapat nikmat yang terbesar iman dan Islam, kemudian nikmat mengamalkan agama, kemudian dapat kita tunaikan satu perintah yang sangat agung, iaitu perintah sembahyang fardu maghrib dilakukan secara berjemaah, yang mana pahala diganjarkan 27 kali ganda pahala. Dan setelah itu di antara maghrib dan isyak ni kita duduk-duduk, duduk yang mana asal hukum ni harus duduk ni. Duduk ni, duduk berdiri berjalan ni asal hukum dia harus je. Tetapi ada benda arad, dia panggil hukum arad, hukum yang mendatang. Apabila dia datang dalam satu majlis ilmu, kalau ilmu tu wajib dipelajari, maka duduk tu duduk yang wajib. Kalau duduk dia tu dalam amalan yang sunat, mana dengan sebab duduk dia tadi yang harus tadi bertukar kepada sunat, dan begitu juga atau di sebaliknya. Jadi syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala kurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua pada malam ini. Dan Allah SWT telah dudukkan kita dalam satu majlis, iaitu majlis ilmu. Boleh dikatakan juga ni satu kefarduan, sebab ilmu mengenal Allah ni wajib bagi setiap mukallaf untuk menuntutnya. Jadi duduk kita
duduk yang wajib, maka dapat pahala. Dan seterusnya, tersyukur pada Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita pada kitab Ushul Tauhid pada muka surat 21. Panjang lagi tak habis. Pada faslun fil ma'rifah. Masih lagi dalam bab ma'rifah. Penting kita nak ma'rifah ni kan. Penting satu, nak mengenal Allah ni satu perkara yang penting. Dalam kitab Matan Zubat ada dia katakan apa? Fa'lamu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu mardudatun la tuqbalu. Maka barang siapa yang beramal dengan amal itu tanpa dia ada ilmu, maka amalan itu tertolak. Mardudatun la tuqbalu. Tertolak dan tak terima. Dan dalam kitab ini juga ada setengah ulama berkata la tasihul ibadata illa ba'dal ma'rifatil ma'budi. Maka tak sah ibadah seseorang itu melainkan selepas dia mengenal siapa yang disembah. Dan kitab Mata Zubat juga ada katakan kan, awwalu wajibul insan, sesungguhnya mula-mula wajib ke atas awwalu wajibu 'alal insan, sesungguhnya mula-mula yang pertama-tama, yang mula-mula sekali wajib ke atas manusia ini ma'rifatul ilahil ma'budil bistiqan, iaitu dia mengenal kepada siapa Tuhan yang dia sembah dengan yakin. Dalam ada satu lagi ada Syekh Habib Al-Tahir. Ada satu Syekh dalam khutbah dia, Syekh Habib Tahir juga mengatakan bahawa fa'lamu ayyuhan nasu innal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi. Iaitu dia kata apa? Maka ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dasar dan asal dan dasar, pertama sekali kita nak buat satu ibadah ini, pertama je kita kena kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Penting. Itu asas sebelum kita memulakan ibadah. Jadi itu pentinglah. Jadi perkara yang pelajaran yang kita belajar pada malam ini satu perkara yang sangat-sangat penting untuk pelajaran, untuk kita pelajari. Sebab ia berkaitan dengan penerimaan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita sambung pengajian kita. Qala musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumin fi daraini amin. Dan tiba kat situ kan, daripada berapa baris ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baris daripada atas. Dan daripada sekira-kira apa? Ma'rifah itu mengetahui kita akan Allah Ta'ala. Sekiranya kita tahu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala hukumnya dan Rasulnya dan segala yang wajib atas kita mengetahui akan dia dengan pengetahuan yang jazam. Yang jazam mana yang tidak berpindah-pindah, yang tidak berubah-ubah, tetap, tu nama jazam. Jazam ni maknanya dia tetap, dia tak berpindah-pindah. Dia buat keputusan tu, inilah keputusan. Nak A ke B? B. Walaupun jadi pun nak jadi B. Macam duduk di traffic light, sekarang hijau, sekarang traffic light hijau, kena buat keputusan nak jalan ke nak berhenti. Jalan, dia akan buat keputusan jalan. Jalan tu lah, dia dah jalan tu, itulah jazam. Mana dia dah pegang putus. Tak ada dia, mana jazam dia berjalan, maka tak ada
Tak ada berhenti. Dia dah buat keputusan. Satu keputusan tu namanya jazam. Iaitu mengetahui akan dia dengan pengetahuan yang jazam, yang daripada beberapa dalil serta berbetulan pula bagi yang sebenarnya. Maknanya dia jazam buat keputusan. Dia buat keputusan bahawa dia dah mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada pula dalil dia tu. Dalil yang diberi tu pula, dalil yang dia jazamkan dalam hati tu, memang dia berbetulan bagi yang sebenarnya. Memang betul lah dia punya apa yang dia jazamkan itu tadi. Ada orang dia jazam tapi salah jazam. Dia cakap aku sembah Allah. Allah akan macam mana? Allah aku yang duduk atas langit. Salah. Dia tak berbetulan dengan yang sebenarnya. Mana yang dia kata apa? Berbetulan pula bagi dengan sebenarnya. Mana yang layak, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinamakan akan makrifah kita yang tersebut itu yakin dan i'tiqad yang jazam. Maka yang dinamakan makrifah kita tadi, yang begitu keadaan yang tadi yang kita jazam dan berbetulan pula, dan dalilnya berbetulan pula dengan yang sebenarnya, maka itu dipanggil yakin dan i'tiqad yang jazam. Yakin maknanya sekata-kata yakin tak berubah, jazam. Yakin yang jazam. Maka yakin yang tak berubah-ubah. Tak ada ubah-ubah lagi dah. Ni lah. Jadi apa, walaupun aku dibakar, walaupun aku dicincang, aku tetap Tuhan aku adalah Allah. Ni dia. Apa jua terjadi, tak ada, tak berubah-ubah. Itulah aku yakin, aku buat keputusan, aku mati dengan kalimah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat keputusan dalam hati dia, tak berubah-ubah. Itu dia kata i'tiqad, iaitu yakin dan i'tiqad yang jazam. Yakin tu perkara dalam hati. I'tiqad tu satu pegangan yang jazam, pegangan yang tetap, tak berubah-ubah. Itu nama i'tiqad. I'tiqad maknanya pegangan. Pegangan hati itu. Itu satu perkara. Kemudian yang seterusnya, dan daripada sekira-kira ma'rifah kita akan Allah Ta'ala, dan bahawasanya segala pekerjaan dan perbuatan baik dan jahat itu daripadanya. Dia yakin, memang dia masuk dalam hati dia tu, memang segala pekerjaan dia yakin. Ada pula dalil wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah Ta'ala menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Perbuatan kamu tak kira lah baik ke buruk ke, Allah yang menjadikan. Dan sandar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi, sesuatu perkara yang Allah tidak ingin pasti takkan terjadi. Dia yakin yang sebegitu. Mana dia yakin betul-betul, tak betul-betul yakin dia begitu. Dan kembali ia kepadanya, maka dia kembali taubat kepadanya. Kembali kepadanya, itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalian makhluknya, dan sekalian makhluk ini hambanya. Dan dia yakin pula dalam hati dia makrifah, sekalian makhluk ini hambanya yang diam sekaliannya di bawah perintahnya. Dia tahu dah semua makhluk ni semua duduk di bawah pengawasan Allah SWT. Allah yang kawal. Dia yakin dan dia tahu semua tidak akan berlaku sesuatu perkara, tidak bergerak walaupun pasir di dasar lautan, semua dengan izin Allah. Maka pada ketika itu kita serahlah diri kita dan segala pekerjaan kita, zahirnya dan batinnya, kepada akan sebagai serah yang yakin. Mana kita sebab kita dah yakin dan tadi, kemudian kita serahkan segala keputusan kepada Allah SWT. Maka dinamakan hal keadaan itu tadi, makrifah kita seperti yang demikian itu, tawakal. Itulah nama tawakal. Mana kita tahu dah segala perbuatan, segala apa yang berlaku baik dan buruk, dan kita tahu pula semua makhluk ni di bawah jajahan Allah.
semua makhluk ni dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita serahkan, kita serahkan diri kita ni, kita serahkan diri kita di atas apa yang kita usaha, kita serahkan kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ini dinamakan tawakkul atau tawakal. Syarat panggil tawakkul. Melayu ini panggil tawakal, boleh saja, sama kan. Kan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dia ambil daripada situ. Apabila kamu berazam, kan, maka bertawakallah kamu kepada Allah, serah kepada Allah. Sebab agama kita dah faham, makna Islam sendiri pun dah tahu makna penyerahan diri kita tu. Maknanya kita laksanakan syariat, selepas itu kita serah kepada Allah. Syariat kena buat. Kan? Jangan kita tinggalkan syariat je, berserah je, tapi syariat tak buat. Tak kena. Kan? Jadi kena ikut syariat. Syariat kena tengok Nabi SAW. Nabi juga makan, Nabi juga berkahwin, kan? Sifat aradul basyariah tu kan, sifat kemanusiaan itu. Kan? Nak perlukan keperluan, kena usaha. Tengok seperti mana Nabi SAW buat, ada usaha dan sebagainya. Ini umat kena buat. Tinggal lagi apa yang diserahkan setelah kita berusaha itu, kita serah kepada Allah. Itu dia. Tak boleh, kan? Tak boleh kita malas. Nabi sendiri pun berlindung daripada sifat malas, kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, kan? Dan aku berlindung daripada sifat lemah dan malas. Nabi sendiri pun berlindung daripada sifat lemah dan malas. Mana kita kena rajin buat amal. Mana tak boleh berserah begitu saja, kena ada usaha. Dah usaha baru kita serah kepada Allah. Itu dinamakan tawakkul atau tawakal. Kemudian seterusnya, dan daripada sekira-kira ma'rifah kita akan Allah Ta'ala, dan bahawasanya ia mempunyai kuasa atas mengadakan ini makhluk dan meniada akan dia, dan ialah yang mentakdir hal segala makhluk ini pada azalinya, dan ialah yang menjadikan kita, menjadikan akan kita kesusahan dan kesenangan, dan sakit dan sehat dan barang yang lain daripada yang tersebut itu. Padahal kita ketahui dengan yakin bahawa sekalian barang yang tersebut itu sekali-kali tiada datang daripada orang lain, melainkan daripadanya. Dan tiada dapat kita hendak melepaskan akan diri kita. Kita tahu kita tak dapat lepaskan diri kita daripada qada dan qadarnya. Daripada qada dan qadarnya itu. Dan dengan sebab yang demikian itu, demikian padahal kita ketahui dengan yakin tadi itu, padahal yang dengan sebab yang demikian itu, kita tanggunglah segala perintahnya dengan sebab kita tahu hal keadaan tersebut, dan kita tanggung segala suruhan Allah dan segala perintah Allah yang didatangkan atas kita dengan taufiknya dan rahmatnya. Maka dinamakan hal ma'rifah kita yang demikian itu. Yang demikian yang mana? Yang kita tahu, kita tanggung segala perintah dengan sebab kita tahu memang yang datang semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, kan, dan kita buat di atas perkara tersebut, maka itu dinamakan sabar. Kan, apa segala perintah yang datang, apa jua yang Allah suruh, kan, kita tetap melaksanakannya. Itu dia. Itu dinamakan sabar. Mana kita tetap buat. Sebab tu sabar ni maknanya tetap buat, bukan sekadar sabar tu tahan. Bukan sekadar tahan gitu je. Sabar bang, sabar. Yang mana sabar tu tetap. Sebab tu dalam suratul Asr, kan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, kan, dan berpesan-pesanlah dengan perkara yang hak dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar, mana sabar tu tetap bagi pesan. Kan, maknanya orang marah ke tak marah ke apa ke jua keadaan, kamu tetap buat perkara tersebut.
Sakit ke, tak sakit ke, kamu tetap buat amal agama. Itu nama sabar. Bukan kejap buat, sakit buat. Sihat buat, sakit tak buat. Itu tak sabar nama dia. Yang nama sabar ni sampai ke liang lahat, dah hampir-hampir ke liang lahat pun dia tetap buat amal. Ini nama orang yang sabar. Sebab tu sabar ni bukan satu perkara yang senang. Sabar satu peringkat. Sabar dah susah, syukur lagi susah. Kalau orang dah sabar pun susah, syukur lagi susah sebenarnya. Pening kan? Kemana kan? Sabar susah kan? Syukur lagi susah. Memang betul. Kejap kita tengok kan? Sabar ni sebenarnya dia bawah daripada syukur tu. Kan? Syukur sebenarnya apabila datang sabar, datang syukur tu. Sabar tu dia tetap buat dia amal dia. Dia tahan diri dia. Dia tahan hawa nafsu dia. Dia sentiasa buat. Itu sabar. Dan daripada sekira-kira makrifah kita akan bahawasanya bahawasanya Allah SWT itu ialah yang menghukum dan mengqadar akan segala pekerjaan yang sentiasa lagi akan datang, dengan sekira-kira tiada zahir ia atas yang lain daripada qadanya dan qadarnya. Yang mana kita sekarang kita beriman, yang kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni, dan tak tahu apa yang akan pengakhiran kita pun tak tahu. Kan? Ni maknanya kita faham macam ni. Maknanya dia kata apa? Makrifah kita akan Allah Taala bahawa ialah yang menghukum dan yang mengqadar akan segala pekerjaan yang sentiasa lagi akan datang. Sampailah Allah Taala qada perkara ni, sampailah habis, sampailah. Tu yang ada perbahasan tu. Kan? Pasal apa? Kitab Lauh Mahfuz ni. Kolam tu dia tulis sampai mana? Kan? Ada yang ulama berselisih pendapat, ada yang kata sampai hari kiamat je qada tu. Ada yang mengatakan sehingga masuk dalam syurga. Selepas tu Allah Taala yang selesaikan perkara tersebut. Itu banyak. Itu adalah kitab Mishkah. Tu bahas tentang Lauh Mahfuz ni. Kolam Lauh Mahfuz, siapa kan sentiasa tulis kan tentang takdir, qada dan qadar. Qada tu ketentuan, qadar tu berlakunya qada yang Allah tentukan tadi tu. Pelaksanaan dia tu. Itu dia. Iaitu kita kata apa? Dan kita tahu bahawa dialah yang menghukum dan mengqadar akan segala pekerjaan yang sentiasa lagi akan datang, dengan sekira-kira tiada zahir ia atas yang lain daripada qada dan qadarnya pada azalinya. Dan sebab yang demikian itu, menjunjunglah kita akan titahnya daripada suruhnya dan tegahnya, dan kasihlah kita akan dia dengan sehingga-hingga kasih, kerana kita ketahui dengan tahqiqnya, iaitu dengan terperincinya, tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali yang memerintah atas kita, maka dinamakan hal makrifah kita seperti yang tersebut itu redha. Nak redha ni bukan senang tuan-tuan. Nak redha ni bukan senang kan. Nabi SAW pun ajar kita kan doa untuk berlindung daripada keredaan Allah kan. Dalam hadis Muslim kan, Nabi ajar apa? Allahumma inni a'udzu biridhaka. Kan? Allahumma inni a'udzu biridhaka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada keredaan Engkau, min sakhatik, daripada kesalahan-kesalahanku, daripada dosa-dosa aku kan. Lepas tu wal mu'afatik, dan aku meminta keampunan, ampun kepada Engkau ya Allah, min uqubatik, daripada siksaan Engkau. Lepas tu habis doa apa lagi? Wa a'udzubika minka. Wa a'udzubika minka. Wa a'udzubika minka, dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada Engkau. Aku berlindung kepada Engkau daripada Engkau. Ini Nabi mengisyaratkan, nak bagi tahu tu ketentuan yang akan datang ni tak tahu.
Tu yang nak minta kita berlindung. Sama ada ujian yang ringan atau ujian yang berat. Nabi minta berlindung supaya apa? Berjaya dalam ujian tersebut. Lepas doa tu Allahumma la lepas tu apa? La uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Sampailah habis doa tu kan. Itu doa daripada kisah doa tu berlakunya pada waktu malam Hazrat Sulaiman radhiyallahu an. Dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia terpegang kaki Nabi ke macam mana? Lepas tu Nabi sabda perkara ni. Nabi cerita. Nak cerita kat sini Nabi cerita nak bagi tahu, Nabi ajarkan kepada umat ini supaya kita berdoa kepada Allah daripada berdoa daripada Allah, iaitu tentang ketentuan Allah tu. Tentang Allah sendiri kita tak tahu. Kan semua tiap sesuatu ni semua Allah jadikan. Kan? Sama ada dia mula-mula dia beriman, akhir dia kufur, mula-mula dia kufur, akhir dia beriman. Kita pun tahu. Kita sekarang kita nampak, wah, cantiklah sekarang ni semayang apa semua kan. Boleh pergi masjid, boleh pergi apa. Pengakhiran kita tahu ke? Itu yang kita cemas tu. Itu yang kita cemas, takut tu. Sebab itulah kita berlindung kepada Allah. Sangat-sangat memohon pada Allah. Sebab tu kita sangat-sangat manusia ni, dia sangat-sangat memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena berlindung, minta Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada Engkau ya Allah. Ketentuan yang Allah tentu kita akan datang semua tak tahu. Saya pun tak tahu kesudahan saya macam mana. Ini yang sahabat-sahabat takut. Ini yang Nabi pun takut, para anbiya alaihi wasallam pun takut, dan juga para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat takut perkara ni, walaupun mereka tahu mereka ni telah dijamin syurga sekalipun. Kalau cerita syurga depan mata dah dibuka hijab sekalipun, tetap mereka takut daripada ketentuan yang Allah tentukan. Sebab tu hari ni kita kena takut kepada Allah. Kita tak tahu. Kan? Jadi sangat-sangat kita tak tahu. Sebab tak boleh nak sangka buruk kat orang dan sebagainya. Kita tak tahu apa kesudahan. Kan? Amal kita ni Allah tengok pada akhir pun. Inilah hadis kan? Semua amal manusia ni akan tengok daripada pengakhiran, bukannya awal, pengakhiran pula. Walaupun mula-mula innama a'malu binniyat, tapi akhir sekali Allah tengok di manakah akhir amal dia. Besok pun dia akan dibangkitkan berserta dengan amal yang akhir itu. Sebab itulah kita kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah faham dah segala sesuatu yang berlaku, baik ke buruk ke, kita dah nampak ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menerimanya dengan seadanya, tak kira apa juga berlaku ke atas terhadap diri kita, sama ada senang atau susah, kan, musibah dan sebagainya, kita redha, kita terima atas perkara tu. Ini dinamakan redha. Bukan senang. Nak redha kita satu orang kaya sedap kan. Redha tengah sihat ni, sedap Kok bagi sakit, apa yang keluar mulut? Aduh, Allah tak ada. Aduh, have. Kan ada minta tolong kan, kena pula mak keluar, mak Allah mana Allah. Sebab tu kita cakap redha ni bukan perkara senang. Kita nak redha di atas ketentuan Allah. Sekarang sihat, okey. Kan kena kesusahan datang, kan sakit datang, time tu kita kat mana time tu? Itu yang kau tahu. Kita masing-masing tahu Saya pun tak tahu tuan-tuan macam mana. Kan kita tahap kita sendiri kita tahu macam mana ketika kita diuji Allah. Kan bagaimana keadaan kita menerima ujian Allah? Adakah kita redha ataupun tidak? Tu cakap redha tu bukan senang. Kalau tengok sahabat lagi dahsyatlah. Kan? Kena seksa, kena apa, kena baring Hazrat Al-Khabbab Al-A'rad kan. Habis disela belakang badan dia kan. Lepas tu dibaringkan atas bara api. Dalam riwayat tu, bara api tu padam dengan sebab lemak-lemak yang keluar daripada badan dia. Macam mana keadaan tu? Redha di atas kena tahu. Ni Allah yang tentukan keadaan dia macam itu. Nak menguji keimanan dia. Dia redha. Kita ni tak tahulah. Tu cakap orang sibuk tanya Dajjal kan. Apa yang kau telah buat persiapkan untuk Dajjal? Sibuk bila Dajjal keluar? Bila Dajjal keluar? Sibuk nak tanya Dajjal keluar kan. Apa yang kamu telah buat persiapan tentang Dajjal? Sebab tu bila sahabat dia
dia tengah muzakarah tentang keluarnya Dajjal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, aku tidak takut. Aku tidak takut sekiranya aku lebih takuti. Aku lebih takuti sekiranya kamu ni tentang iman kamu daripada keluarnya Dajjal. Nabi kata aku risau tentang keimanan kamu daripada keluarnya Dajjal. Iman tu lebih penting lagi. Kan? Besok Dajjal keluar nak uji iman lah. Allah yang datangkan. Dajjal tu Allah yang datangkan. Nak uji orang yang beriman. Apakah pada keadaan kita besok? Besok dipegang kita ke, diapa kita ke? Kau ngaku Tuhan. Sekarang kata Allah lah. Esok dah berlaku. Orang kata, tak kono kek kau. Dah kono kek kau esok. Baru kau tahu. Allah ke Dajjal esok? Jangan main-main. Kan? Sebab itulah gini kena persiapkan iman kita betul kepada Allah SWT. Itu dia, tu rida. Dan daripada sekira-kira makrifah kita akan Allah dengan bahawa sanggahnya, sungguhnya, bukan sanggahnya, saya silap baca. Sekali lagi. Dan daripada sekira-kira makrifah kita akan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa sungguhnya ialah Tuhan yang mengeluarkan segala kainat. Yang ini objek-objek yang ataupun ciptaan ni, kainat ni, objek-objek. Segala kainat ini daripada Adam, iaitu Adam tu tiada, kepada wujud tu ada. Dan ialah iaitu Allah SWT lah yang menghukum atas segala kainat ini dengan bagai-bagai hukum, daripada suruh dan tegah, dan dibangkit akan Rasul supaya menyampai ia akan hukum itu kepada kita, dan diturun akan Quran yang mengandungi ia akan demikian hukum itu, hukum yang Allah turun tadi itu, dan menyata akan sekalian hukumnya itu di dalamnya bagi sekalian kita ini. Dan kerana demikian itu kita junjunglah akan titahnya. Kita junjunglah akan titahnya itu dengan semata-mata mengerjakan suruhannya jua, bukan kerana yang lainnya sekali-kali. Maka dinamakan hal makrifah kita seperti yang demikian itu ikhlas. Ikhlas ni pun satu amalan yang mana pun bukan senang nak dapat. Dan ikhlas ni pun ni perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kepada kamu mama umiru illa, melainkan liya'budullah, mengabdikan diri, beribadah kepada Allah SWT, liya'budullah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan segala amalan-amalan agama kamu. Kita ni diperintahkan ikhlas ni, Allah perintahkan supaya kita ni ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas ni khalas. Khalasa yakhlusu ikhlasan. Ikhlas khalas, habis. Dah minum ke? Khalas. Akal tak? Khalas. Syarab tak? Khalas. Tanya, dah minum ke? Dah. Makan? Dah. Semua dah. Dah habis kerja belum? Dah habis sapu? Dah. Selesai lah. Mana? Selesai lah. Dah minum tadi? Oh dah. Selesai dah. Mana selesai? Kita buat amal tu selesai. Tu ikhlas. Ikhlas tu selesai. Jadi dia kata apa ikhlas kat sini? Dia kata apa? Dia tahu bahawa Allah SWT itu yang menjadikan segala kainat ini, segala sesuatu ni, kainat ni sesuatu lah, satu objek, tak kira lah apa saja, tiap-tiap sesuatu ni dia tahu Allah jadikan daripada Adam kepada wujud. Adam tak ada, asal kita ni tak ada, diadakan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT sampaikan Rasul-Rasul, Allah hantar Nabi dan Rasul untuk kenalkan manusia ni kepada Allah melalui kitab-kitabnya, dan salah satunya adalah kitab Al-Quran. Kemudian kita tahu tentang perkara itu dan kita junjung di atas perintah apa yang Nabi sampaikan kepada kita, bukan kerana yang lain, kerana semata-mata nak menjunjung perintah Allah tadi, kan, tidak ada kerana yang lain. Maka itulah dinamakan ikhlas, bukan kerana apa-apa. Kenapa kamu buat semayang ni? Aku buat je semata-mata kerana Allah.
Kan? Bukan kerana paksaan. Ada orang, kenapa kau buat ni? Terpaksa lah. Terpaksa belum lagi. Maka kerana terpaksa belum lagi. Dia nak ikhlas ni, betul-betul ikhlas. Memang buat ni semata-mata kerana Allah. Memang nak menyukakan Allah. Sebab tu letakkan redha dulu. Apabila dah datang redha, baru datang ikhlas. Selagi redha tak datang, ikhlas takkan datang. Tu nak bagi tahu. Nak redha tu. Selagi kita masih rasa berat lagi nak bangun semayang, berat lagi nak berzikir, berat lagi nak baca Quran, belum sampai lagi tu. Mesti ada permasalahan ma'rifah dalam redha. Dalam kita redha di atas ketentuan Allah pada kita. Kalau ada berlaku begitu, masing-masing periksalah masing-masing. Saya periksa diri saya, tuan-tuan perempuan periksa diri tuan-tuan perempuan semua. Saya tak dapat nak periksa tu. Kan? Kat sini cuma diberikan apakah nak kesan kita punya penyakit-penyakit kita. Kalau kita nak tahu kita punya kita ni redha atau tidak, kita cek masing-masing. Adakah kita Allah datangkan perintah ni, adakah kita rasa berat lagi ke tak? Satu-satu halat datang pada kita kan, musibah-musibah tak kita terima dengan seadanya atau tidak? Kalau ikut zaman sahabat lagi besar. Lagi dalam peperangan kan. Dalam peperangan mereka nak perang pula. Perang bukan dengan siapa? Perang dengan mak ayah. Perang dengan ayah. Ayah bela daripada kecil sampai besar. Nak perang, nak bunuh dia. Nak perang, nak bunuh pula tu. Redha tak di atas perkara tu. Bukannya sedang. Lepas tu ujian datang berat kan. Macam perjanjian Hudaibiyah. Berapa lama? Orang Islam semua dipulaukan. Makanan terputus dan sebagainya. Redha tak di atas ketentuan tu. Banyak macam-macam lagi. Redha ni bukannya senang. Sebab itulah apabila datangnya redha, barulah datang sifat ikhlas ni. Selagi redha kita pada Allah tak ada, selagi itulah ikhlas memang payah nak datang. Macam kita lah kan, nak tolong orang yang marahkan kita. Kita tak ngam dengan dia kan. Tak ngam dengan dia, tak redha dengan dia lah. Mana tak suka lah. Mana tak redha tu, mana tak suka dengan dia. Tak boleh nak khidmat dia. Kan? Nak pasal dia bos kita tu. Pasal dia bos kita tu, kita terpaksa buat tu. Maka kita akan buat kerja pun tak ikhlas lah. Sebab terpaksa bos tadi. Kesempurnaan kerja tu tak sempurna. Sebab apa? Kita tak redha lagi dengan bos kita. Kita tak redha lagi dengan dia. Apabila kita tak redha dengan dia, maka kerja kita pun tak selesai sebenarnya. Kita buat masih ada lagi kerana lain. Kerana aku tak buat kan tak dapat gaji. Kan aku hujung bulan tak ada gaji kan. Kan bos aku buang aku kerja, aku nak kerja apa? Masih kerana lagi. Melainkan orang berlainan sekiranya memang dia ngam baik dengan bos tu. Kenal baik, kancing, macam kawan-kawan, minum teh sama apa semua. Kan, maka kawan kita suruh buat kerja, kau tolong buat ni. Tak apa, aku selesaikan semua. Sampai bukan kerja dia pun dia buat. Sampai tahap begitu sekali. Sebab apa? Semata-mata nak menyukakan bos dia. Begitulah perumpamaan kita dengan Allah SWT. Kita nak suka dengan Allah SWT, betul-betul suka. Pertama nak suka Allah SWT, kena kenal dulu. Dah kenal baru datang suka. Apabila kita dah suka dengan dia, maka apa saja yang datang pada kita, kita dah tahu dah. Ini macam kawan kita kan. Tiba-tiba kawan-kawan kita, kita dah main baik dengan kancing dengan dia. Tiba-tiba satu hari dia bawa kereta kita, accident tak kereta kita. Kereta kita accident, kawan baik kita bawa. Kan? Tapi kita memang baik dengan dia macam kawan, macam adik-beradik dah. Kan? Dia pun kita tahu memang tak sengaja buat perkara tu. Kita pun rasa alamak accident. Tapi walaupun macam tu, tak apa ni kawan aku kan. Tak kisahlah, tak apa-apalah. Tak apalah. Kita pun ada rezeki lebih, tak apa aku buat lah. Kau okeylah ataupun claim insurance lah. Dia cakap gitu kan. Kita pun rasa sedap. Macam gitu keadaan dia. Berbanding dengan orang yang kita tak suka. Kemudian kita nak buat segala dia punya suruhan dia. Dan memang tengok menyampah nak buat campak je kan. Walaupun kadang-kadang kita orang jual warung kan, tengok-tengok musuh datang makan saja order sakitkan nanti dia. Mi goreng satu. Mula dah hempas kuali dia. Pang ram. Tengok orang tersebut. Ni keadaan tu. Bila dia tak meredai seseorang tu. Begitu juga kita dengan Allah. Selagi mana kita tak redha pada Allah, tak datang sifat ikhlas. Sebab tu Syekh Husain ni dia susun sifat redha tu dulu. Barulah sifat ikhlas tu tingkatan dia. Apabila datang sifat redha, datang sifat ikhlas. Tu bukannya senang.
Sikit lagi. Kemudiannya, dan daripada sekira-kira makrifah engkau akan Tuhan engkau dengan bahawasanya ia Tuhan yang amat murah. Maknanya dia yakin, dia tahu, dia kenal Allah ni Tuhan yang amat murah. Lagi mempunyai beberapa nikmat yang banyak yang tiada dapat engkau hendak hinggakan. Kan nikmat Allah banyak kan, la tuhsuha. Kan tidak dapat kita nak hitung akan nikmat Allah tu. Kan? Jadi dia yakin, dia tahu dan Allah Ta'ala ni mempunyai beberapa nikmat yang banyak yang tiada dapat engkau hendak hingga akan dia. Lagi yang memilih ia akan segala hajat hamba-Nya. Semua hajat hamba ni Allah yang sempurnakan. Kan Allah kata wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak adalah seseorang itu mempunyai kehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan semuanya kehendak Allah Tuhan yang mentadbir sekian alam ini. Kehendak kita pun Allah punya. Hajat kita, hajat segala makhluk ni hanyalah pada Allah. Sebab Allah kata Allahus Samad. Allah lah tempat segala pergantungan segala makhluk. Tanpa pergantungan pada Allah, makhluk ni tak bergantung kepada Allah, nescaya makhluk ni akan binasa. Mana kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni memiliki ia akan segala hajat hamba-Nya. Dan tiada jadi kekurangan. Mana dah tunaikan hajat dia, sedikit pun tak mengurangi khazanah Allah. Tu dia kata apa? Tiada jadi kekurangan. Dan luak dengan sebab banyak kurniaannya. Apa yang Allah bagi dalam masa berapa bilion manusia dan berapa jenis, berapa pula bilion binatang-binatang yang melata dekat bumi, yang ada dalam laut, semuanya Allah kurniakan macam-macam nikmat kepada makhluk-makhluk dia. Dengan malaikat yang ada langit, semua Allah kurniakan. Sedikit pun tidak mengurangi dan luak. Sedikit tak ada luak dan mengurangi pun khazanah daripada Allah SWT. Dan limpah kemurahannya. Mana limpah kemurahannya? Sehingga orang yang tak taat padanya pun, kita tahu, orang yang tak sembah dia pun Allah bagi rezeki. Orang kafir kat dunia ni pun Allah bagi rezeki. Kalau Allah tak sifat pemurah, nescaya orang kafir yang hidup ke atas muka bumi ni, nescaya setitik air pun dia tidak boleh minum. Dengan sifat murah Allah Ta'ala tadi, Allah SWT jadikan semuanya Allah bagi. Makhluk tak kira apa makhluk, Allah Ta'ala bagi dia rezeki. Ini pemurahnya Allah. Sebab Allah, sifat rahim Allah khususkan kepada manusia dan juga jin ni. Allah khususkan sifat rahim Allah kepada manusia dan jin ni, mengamalkan agama. Orang yang amal agama ni, Allah kasih kepada dia. Tu sifat rahim ni khusus. Kan? Sebab tu apabila bangun malam kan, Allah pilih cerita illa marrahima rabbi. Melainkan dengan sifat kasih sayang Allah pilih dia. Kasih sayang, bukan sifat murah, sifat kasih. Siapa yang Allah kasih? Orang yang beriman. Sifat kasih ni Allah khusus untuk orang yang beriman dia. Buat amal soleh tu, itu tanda nak tengok seseorang tu, tanda Allah kasih dia tidak, tengok dia buat amal soleh. Dia buat amal tu tandanya Allah kasih dia. Tu tanda Allah kasih. Kalau tanda murahnya, Allah masih kasih rezeki. Orang yang tak sembah dengan Allah pun Allah bagi juga rezeki. Itu murahnya Allah. Iaitu seperti nikmat mengada ia akan dikau. Dia bagi contoh. Allah Ta'ala mengadakan kita, jadikan kita daripada tiada. Yang dinamakan dia nikmat ijad. Nikmat wujud tu, nikmat ada tu. Dan jikalau tiada melimpah ia atas engkau dengan nikmat ini, nescaya berkekalanlah engkau dengan Adam. Di dalam Adam mana? Kalau Allah tak jadikan kita Adam lah, kita tak ada. Kan Allah tak cipta kita, maka tak adalah kita kat bumi ni. Kekallah kita dengan tiada kat bumi ni. Dan nikmat imdad. Apa nikmat imdad itu? Artinya nikmat yang memanjang. Nikmat yang memanjang, ia akan hidup engkau. Kemudian daripada dada akan dikau. Dan jikalau tiada, tadi apa? Melemah ni. Melimpah. Dan jikalau tiada,
Dan jikalau tiada melimpah ia nikmat ini, jikalau tiada melimpah ia nikmat ini atas engkau, nescaya jadilah engkau mati. Kemudian daripada dada akan dikau dengan satu saat. Nah, Allah Ta'ala boleh je nak matikan kau dengan satu saat je, Pak. Kan, matikan terus. Boleh saja bagi Allah. Kan? Dan nikmat iman dan Islam. Dan jikalau tiada melimpah ia atas engkau dengan dua nikmat ini, dua nikmat apa? Nikmat iman dan Islam ini, nescaya adalah engkau jadi kafir dan seterusnya, iaitu musuhnya, dan kekal akan dikau dalam nerakanya. Dan nikmat segala anggota seperti mata dan telinga dan lainnya, kerana jikalau tiada melimpah ia apa, telinga, mata tadi, dengan segala nikmat ini atas engkau, nescaya adalah engkau buta, tuli, kelu, tak nampak. Tak nampak kan? Dah lah tak nampak. Telinga tak ada, mata tak ada, kan? Kalau mulut ada pun, mata dengan telinga tak boleh pakai pun, kelu tak boleh cakap. Apa benda nak cakap? Sebab tak belajar. Kita mempelajari dua saluran kita nak belajar. Sama ada telinga ataupun mata. Kalau dua-dua dibutakan. Sebab tu kalau apabila seseorang tu buta dan pekak sejak daripada lahir, maka gugur atas hukum mukallaf dia. Ataupun dia buta dan pekak sejak sebelum balik, maka gugur hukum mukallaf atas dia apabila sampai had umur dia, umur balik tu, sampai had tu dia masih buta dan pekak, maka gugur hukum dia. Dia tak semayang ke tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tak tahu daripada mana nak belajar. Dengar tak dengar, lihat tak lihat, dia tak tahu apa maksud hidup pun dia tak tahu. Tu gugur atas dia. Sebab tu dia kata apa? Sekira tak bagi atas nikmat penglihatan kau, nikmat pendengaran tu, kan, nescaya engkau buta, tuli dan kelu dan lainnya. Dan demikian lagi beberapa nikmat yang lain daripada segala nikmat yang tersebut itu, yang dikurnia dan dilimpah atas engkau, yang tidak dapat engkau hendak bilang akan dia. Dan terkala engkau ketahui akan Tuhan engkau dengan segala perkara yang tersebut itu, maka engkau puji akan dia. Dah tahu dah, syukur kita dah nampak dah kan. Allah cipta kita, Allah daripada kita tak ada ni, Allah kasih kita hidup kat atas dunia ni dengan nikmat macam-macam. Kenal kita rumah, kenal kita lelaki, kenal kita perempuan, kenal ini gunung, ini matahari, ini bulan, macam-macam kita kenal. Langsung dengan kita pengenalan itu, langsung kita puji kepadanya. Dan engkau mengakulah dengan kurniaannya. Memang kita tahu dah ini semua datang daripada Allah dan limpah kemurahannya. Dan nampak dah punya murahnya Allah Ta'ala. Walaupun kita buat dosa, Allah masih tangguhkan lagi kita punya seksaan kita. Masih Allah terima. Kalau kita taubat, Allah terima. Dengan itu segala nikmat, dilimpahkan kemurahannya. Dengan itu segala nikmat atas engkau, dan engkau nafi akan kurnia dan limpah nikmat itu daripada orang lain. Mana kata nikmat ni bukan daripada orang lain, hanyalah daripada Allah, kan? Lain daripadanya, maka dinamakan akal hal makrifah engkau seperti yang demikian itu. Yang demikian kita puji tadi Allah Ta'ala itu, demikian itu dinamakan syukur. Tu nama syukur. Kita dah nampak dah Allah jadikan, kan? Kita dah tahu bumi ni Allah jadikan. Kita sendiri pun Allah yang jadikan. Dengan betul pula kita nampak dalilnya. Kita dah yakin tadi kan, kita dah tahu dah Allah jadikan Rasul untuk sampai pada kita. Dan perantaranya Allah hantar kitab pula. Dalam kitab tu pula menjelaskan pula bahawa Allah Ta'ala menjadikan sekian alam ini, manusia, makhluk-makhluk ni semua Allah yang cipta. Segala hal keadaan baik, macam-macam nikmat ni Allah beri. Kemudian kita tahu Allah ni sangat-sangat pemurah. Walaupun kita buat dosa, masih lagi Allah beri peluang pada kita untuk kita bertaubat, dan Allah ampunkan dosa kita. Kita tahu perkara tu, dan kita dapat nikmat, kemudian kita puji, dan dapat kita tahu dah segala benda ni, maka kita puji pada Allah SWT. Inilah nama syukur. Sebab tu syukur ni bukan senang. Syukur ni boleh time-time senang nak syukur sebiji nasi, kan senang. Dah susah baru tahu syukur. Ya Allah, Alhamdulillah, syukur dapat nasi ni. Walaupun nasi tak sedap mana kan, dah lama tak makan ni. Orang yang faham nilai makanan ni, apabila nikmat tu hilang kat dia, kan, nikmat tu hilang kat dia kan, dia tahu Allah maha nikmatnya. Sampai pasir pun orang makan. Nak tahu nikmat rezeki yang Allah bagi kan, baulah rezeki. Kita sekarang tak rasa sebab kat Malaysia ni, makan banyak. Pergi kedai,
Tak pun duduk kat depan, tak ada makan, pak, minta sedekah pun dah dapat. Dekat dengan negara yang memang tak ada makanan tu, wah Allah, kan macam mana? Nak makan makanan, cari dalam tong sampah, cari makan. Nak tahu betapa nikmatnya makan ni. Macam kesihatan juga. Sehat macam ni lah. Kau dia bagi gaut, baru mengulupu. Kan? Bagi gaut, aduh ya Allah, barulah tahu nikmat berjalan, nikmat berdiri. Nikmat macam-macam nikmat, tangan dah kena gaut apa semua. Nak letak, nak semayang susah, baru tahu, baru nampak ya Allah punya nikmatnya tangan ni. Selagi tak diberikan kesusahan, selagi itulah tak nampak nikmat tu. Tu saya cakap tu, mana makam syukur ni bukannya senang. Bukan susah nak, bukannya senang kita nak dapat. Makan syukur ni setiap perkara kita nak syukur. Kan senang nak syukur sebiji nasi tu. Susah makan ni, atau makan dah sandar. Zikir dan semayang Nabi ajar pun tak ada kan. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Tak ada sebut pun. Kan? Kita makan tersandar. Tak ada syukur. Ramai macam itu. Jadi perkara ni lah kita kena usahakan. Itu nama syukur. Tu penting. Apabila datang ikhlas, datanglah syukur. Selagi mana tadi redha dia tadi kaitan tu. Daripada awal, mula-mula daripada awal sampailah pada peringkat syukur tadi. Kalau sebelum syukur tadi kita tak selesai lagi, memang payah nak datang syukur. Takkan datang syukur. Kalau dia tak redha pada Allah, mana nak syukur? Kan? Dia tak redha. Kenapa Allah jadikan aku miskin? Macam mana nak syukur? Kalau dia dah tak redha dengan kehidupan dia, kenapa Allah jadikan aku macam gini? Mana ada syukur tu? Dia tak redha. Tak redha macam mana nak datang syukur? Sebab tu dia peringkat diikut tadi. Peringkat kan, tawakal kan, lepas tu redha, lepas redha ikhlas, dan sebagainya. Dan demi peringkat akhirnya barulah kita betul-betul mengenali Allah. Kalau masing-masing kita tak capai lagi perkara-perkara yang kita belajar pada hari ini tu, makna kita jauh lagi daripada mengenal Allah. Itu je nak bagi tahu. Sebab tu Syekh ni datang ke macam-macam tu. Kesimpulan dia tu dah dapat semua makrifah ni, barulah dia sebenar-benar makrifah kepada Allah. Tapi kalau tak dapat lagi perkara-perkara yang disebut tadi tu, maknanya tingkatan dia masih jauh. Apa perlu buat? Kena usaha. Kena usaha lah. Nak tak nak kena usaha. Mujahadah. Agama ni mujahadah. Sebab Allah kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan bukakan petunjuk-petunjuk kepadanya. Nak kenal Allah, kena banyak mujahadah. Zikir, amal, dakwah dan sebagainya. Kena mujahadah. Kalau tak mujahadah, jauhlah. Tengok sahabat-sahabat tu. Sebab tu Imam Malik rahmatullahi alaihi mengatakan, la yasluha min akhiri min hazil ummah. Sekali-kali tidak diislahkan. Imam Malik kata, sekali-kali umat akhir zaman ni tak diislahkan. Selagi mana dia tak diislahkan seperti mana umat-umat yang terdahulu. Macam mana sahabat-sahabat diislahkan. Selagi tak diislahkan seperti mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajmain, selagi telah umat ini masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah moga-moga dengan sedikit pada malam ni kita sambung pengajian kita akan datang. Allah Taala bagi kepahaman pada saya, pada kita semua pada malam ni. Semoga apa yang kita pelajari kita dapat amal sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Dan sekira-kira makrifah engkau akan Tuhan engkau dengan bahawasanya ialah yang menjadikan akan dikau. Situ. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin
وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك